meneruskan apa program kita pada malam ni. Kita jemput pada Ustaz Firdaus untuk menyampaikan sedikit tazkirah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat pengendaran dan keberkatan pada malam ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanata wa ballagha risalata wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, masa yang masih dipinjamkan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan sebaik-baiknya, ya, untuk sebesar-besar manfaat akhirat kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, berbincang berkaitan dengan Al-Quran, satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Kitab yang Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Al-Quran, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak akan mungkin datang daripada arah belakang, daripada depan, daripada atas bawah, daripada kiri dan kanan kebatilan apapun. Ini membuktikan dan menegaskan lagi mukjizat Al-Quran ini dari sudut lafaz dan makna tak akan mungkin dapat diubah walaupun usaha daripada berbagai pihak di sepanjang zaman, tuan-tuan, untuk mengubah Al-Quran, mendatangkan yang serupa, yang mungkin kononnya menandingi Al-Quran, tak akan mungkin berjaya. Dari sudut lafaz lah kan, sekiranya ada satu usaha yang dilakukan oleh sebahagian, ataupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya berkumpul manusia yang pertama kan sampai manusia yang terakhir untuk mengubahnya, tak akan mungkin dapat mengubahnya. Ya. Itu dari sudut lafaz. Sebab bila ada perubahan sedikit pun, baris ke titik ke, akan berdiri mempertahankan daripada yang kecil sampai yang dewasa, sampai orang tua, memperbetulkan bahawa apa yang didatangkan oleh pihak ini, oleh orang ini adalah tak betul. Begitu juga dari sudut makna, dikatakan dia adalah mukjizat. Sebab tak akan mungkin berlaku penyelewengan makna Al-Quran, sekalipun ada juga, ya, penafsiran yang orang kata menyeleweng di luar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi akan sentiasa ada di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tegak berdiri mempertahankan makna yang sebenar daripada Al-Quran sehingga hari kiamat. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ada saya nak sampaikan di sini berkaitan dengan penurunan Al-Quran. Kita berbincang tentang nuzulul Quran, iaitu penurunan Al-Quran. Ada dua perkara. Yang pertama yang disepakati oleh para ulama, bahawa Al-Quran itu tidak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta merta satu kaligus. Ya. Tetapi maksudnya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit mengikut keperluan, mengikut soalan-soalan yang datang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita jumpai di dalam Al-Quran ayat Allah berbunyi yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka, bermaksud mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka kul, katakanlah kepadanya. Datang firman Allah menyuruh Muhammad untuk menjawab. Jadi jawapan yang datang pun bukan daripada Rasulullah. Kadang soalan itu datang daripada sahabat dan terhenti. Maksudnya
jawapan itu tidak diberi kepada sahabat yang bertanya pada masa yang orang kata seketika itu. Kan? Sebabnya Nabi SAW menunggu daripada Rasul, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Al-Quran datang turun kepada Nabi SAW sedikit demi sedikit mengikut keperluan dan pertanyaan-pertanyaan semasa sepanjang 23 tahun. Itu yang di antara yang dipersepakati oleh ulama. Kemudian yang menunjukkan bahawa Al-Quran juga diturunkan sedikit demi sedikit mengikut keperluan dan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu permintaan orang-orang kafir yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Jadi mereka bertanya, kenapalah Al-Quran itu tidak diturunkan satu kaligus? Dahlah dia orang kafir, walaupun turun ke sedikit demi sedikit ke, okey, separuh ke, semuanya ke, tak akan beriman juga, kan? Tapi mereka nak cakap juga, ya, mereka nak, orang kata nak komen jugalah, kan? Jadi kata, kenapalah Al-Quran ni tak turun satu kaligus? Kata Allah Subhanahu Wa Taala menjawab bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat dapat kita jumpai dalam surah Al-Furqan ayat 32, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikian itu, yang sedikit demi sedikit itu ialah untuk linutsabbita bihi fuadak, untuk mengukuhkan Al-Quran itu di dalam hati. Ya. Oleh sebab itu tuan-tuan, untuk supaya kita mengikuti manhaj ataupun metodologi penurunan Al-Quran, macam itulah juga kita tuan-tuan. Kita jangan tergesa-gesa dalam membaca ayat Al-Quran. Dan Nabi sendiri pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dia terlalu cepat, terlalu laju. Nak macam-macam nak apa? Nak mendahului Jibril alaihissalam. Kita tahu bahawa setiap tahun Jibril turun bermurajaah, kan? Mengulang hafazan bersama-sama dengan Rasulullah. Kadang-kadang tu berlaku dalam satu majlis, sebab dah hafal, dah tahu, Nabi SAW kadang-kadang nak memotong Jibril. Datang terus teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan laju-laju. Perlahan, ya. Jangan tergesa-gesa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika kami baca barulah kamu ikut. Macam itulah. Ini kita panggil manhaj atau metodologi talaqi. Ini kita panggil metodologi orang kata talqin. Ini metodologi talqin. Maknanya saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikut. Kan? Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka, demikian itu untuk kita kukuhkannya di dalam hati kalian. Okey. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata bahawa kami dahulu belajar Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat dan kami tidak akan berpindah kepada ayat yang baru 10 ayat yang seterusnya melainkan kami dah tahu dan memahami ayat itu turun di mana, apa maksudnya, bila ke dia turun. Jadi selok-belok tentang ayat itu kami dah tahu, barulah pindah ke ayat yang seterusnya. Dan ini satu orang kata ikutan yang baik untuk kita dalam kita tadarus ke, kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ni, kan. Kita kalau boleh lah, kan, kita jangan terlalu cepat ataupun terlalu nak sangat nak khatam Quran. Baguslah khatam tu, kan, sebab Nabi SAW kata la aqulu alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf 10 kebaikan dan akan digandakan oleh Allah SWT menjadi 700 kebaikan dan akan digandakan lagi bergantung kepada niat masing-masing. Memang setiap huruf yang kita baca, makin banyak kita baca, makin kita kotakan pahala yang sangat banyak. Tetapi bacaan yang terbaik ialah bacaan dengan orang kata dengan tartil. Jangan sampai disebabkan kita mengejar sangat nak khatam berapa hari bulan, kan, kita langgar bacaan-bacaan. Kalau boleh kita jadikan momen
ataupun kesempatan, peluang kita bermurajaah, bermudarasah bersama sahabat-sahabat kita untuk mengambil orang kata pembelajaran ataupun belajar cara-cara bacaan Al-Quran, tajwid, panjang pendek daripada sahabat mungkin yang ada di dalam kumpulan kita. Ya, kalau kita tak dapat khatam tak apalah, kan? Janji bacaan kita tepat, betul, perlahan. Begitu juga dengan sahabat yang lain yang mungkin bacaan dia dah hebat, dah okey. Janganlah sampai orang kata menunjukkan muka, orang kata kadang-kadang dalam kumpulan ini kan bacaan dia tersangkut-sangkut. Jadi adalah sahabat tu mungkin yang laju bacaannya. Allah, lambatlah kita nak sampai ni, nak habis ni kan. Target pukul 11 dah habis kan. Tapi disebabkan ada 2-3 orang yang ni bacaan dia kata tak berapa mahir kan. Jadi lambatlah kita. Kita jadi rasa susah, kita jadi kecewa, kita jadi orang kata apa? Tak selesa dengan bacaan itu. Ini sepatutnya kita perbetulkan kan. Sebab orang yang membaca kata Nabi SAW, wa huwa yatata', sedangkan dia itu bacaan dia merangkak-rangkak kata Nabi SAW, pahala dia 2. Yang pertama, pahala susah dia lafazkan. Ya, bacaan kali pertama silap, kali kedua pun dah mula betul, kali ketiga barulah betul. Ya, merangkak-rangkak bacaan dia, kepayahan dia, kesusahan dia mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT. Yang kedua, pahala daripada bacaan itu sendiri. Jadi dia dua-dua pahala, tuan-tuan. So kita tolong dia, kita bantu dia, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Ya, jangan sampai kita kata, alah, awak baca separuh je boleh tak? Ada juga yang macam tu, jangan, bersabar. Kesabaran kita tu, tuan-tuan, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia Al-Quran diturunkan satu kaligus, tuan-tuan sekalian, daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu di mana, tuan-tuan? Ataupun bila? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itulah yang dimaksudkan, iaitu turunnya Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz kan ke Baitul Izzah, di langit dunia. Di mana langit dunia ini? Tak ada siapa pun yang pernah sampai melainkan Rasulullah dan para nabi-nabi yang memang diletakkan di setiap tingkat langit tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Astronot ni takkan sampai lagi di langit dunia. Bagaimanapun mereka mendakwa sampai ketinggian yang macam mana pun, langit dunia pun tak sampai. Ya. Jadi Baitul Izzah ni ialah tempat di mana Al-Quran diturunkan kali pertama daripada Lauhul Mahfuz, terkumpul dekat sana, tuan-tuan, kemudian diturunkan sedikit demi sedikit mengikut keperluan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal mulanya Al-Quran diturunkan iaitu pada bulan Ramadan, pada Lailatul Qadri, kan? Pada Lailatul Qadri. Oleh sebab itu malam-malam terakhir daripada Lailatul bulan Ramadan sepatutnya kita perbanyakkan membaca Al-Quran. Ini adalah satu cara kita meraihkan nuzulul Quran, iaitu dengan cara memperkasakan lagi, membanyakkan lagi bacaan, dan mungkin kalau boleh mempertingkatkan lagi dengan cara penghayatan, tuan-tuan. Ya. Kalau kali ini, kalau hari mungkin tahun-tahun lepas, tuan-tuan, kita membaca, target kita khatam 2 kali ataupun 3 kali. Mungkin tahun ini, tuan-tuan, kita kurangkan, tak apa. Janji kita sertai dengan penghayatan. Tuan-tuan sekalian, kalau kita baca satu juzuk dengan penuh penghayatan, kita tengok dia punya terjemahan, kita buka sedikit tafsir kan. Kalau satu juzuk saja kita baca tahun ini berbanding tahun lepas 3 juzuk, itu lebih baik. Satu juzuk itu lebih baik. Kalau kita buat tumpuan sedikit pada surah-surah yang pendek-pendek, juzuk amma, tuan-tuan, atau surah-surah lazim yang biasa kita baca di dalam solat kita, Masya Allah, hebat. Sebab apa? Itulah yang kita baca setiap kali kita solat, sama ada bersendirian ataupun dipimpin oleh imam, kan? Qul ya ayyuhal kafirun inna a'tainakal kautsar, kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Berapa tahun kita baca, tuan-tuan sekalian? Daripada remaja dulu, dewasa sehinggalah sekarang, kan, tuan-tuan? Kita tak ada peningkatan dari sudut menghayati, tadabbur, mengetahui makna. Sebab kita tak cuba untuk membuka terjemahan. Cubalah, tuan-tuan. Pada Ramadan ini, 10 hari terakhir ini, kita fokuskan 10 hari terakhir tu
untuk kita cuba beberapa surah. Kita buka terjemahan dia. Kita ambil buku-buku tafsir yang singkat-singkat, 3 juzuk, 3 jilid tuan-tuan. Kita buka, kita tengok. Tak apa lambat. Disebabkan itu kita tak dapat nak khatam 3 kali. Kita tak dapat nak khatam, tak capai target 4 kali khatam. Tak apa tuan-tuan, itu lebih bermakna. Bila kita solat, kita berdiri, kita baca perlahan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Satu-satu, sebiji-sebiji kita faham maksud dia. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Kita faham. Subhana Rabbiyal A'la. Kita faham. Bila kita duduk di antara dua, sujud kita kata Rabbi ghafirli. Antara doa yang jarang Nabi SAW tinggalkan, doa di antara dua sujud tuan-tuan sekalian ketika duduk di antara dua sujud ialah Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Kan yang biasa yang kita baca yang panjang. Rabbi ghafirli wahdini wa'afini wa'fad. Kan? Itu. Wajiburni dan seterusnya tu kan. Tapi yang paling kerap Nabi SAW jarang ditinggalkan oleh Nabi ialah Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Dua perkataan itu sahaja. Maknanya ada dua pilihan. Bacaan yang biasa kita baca tu dengan bacaan yang kedua, jenis bacaan yang kedua yang Nabi SAW sebut. Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Luar biasa hebat tuan-tuan. Makna dia Rabbi ghafirli, Tuhanku, Rabbku, ampuni saya, ampuni saya. Seorang Nabi yang telah dijamin masuk syurga masih lagi Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Makna-makna itu kita faham. Makna Al-Quran yang kita baca kita faham. So buat sedikit aku kata peningkatan ya. Okey baik. So Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadri dalam satu kajian seperti mana yang terdapat dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Imamul Baihaqi Asy-Syafi'i bahawa dia diturunkan pada 25 Ramadan. Kali pertama diturunkan. Itu Al-Imamul Baihaqi yang mengatakan begitu. So, ada sedikit perbandingan lah. Seperti mana yang kita tahu 17 Ramadan, ada pendapat mengatakan 25 Ramadan. Kalau kita merujuk kepada pandangan Al-Baihaqi Asy-Syafi'i itu yang mengatakan bahawa 25 Ramadan ya, yang turunnya Al-Quran daripada Baitul Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan itu sangat bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatil Qadar." Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Okey baik. Yang kedua tuan-tuan yang saya nak sebutkan di sini bahawa turunnya Al-Quran lebih dahulu daripada bulan puasa. Jadi jangan sampai kita nak kaitkan sangat antara puasa dengan Lailatul Qadri. Tak, berbeza. Jangan sangat dalam sejarah tuan-tuan sekalian, kaitan antara puasa dengan bulan Ramadan tidak orang kata bulan Ramadan pun dah ada sebelum Rasulullah SAW diutuskan. Sudah ada sebelum Rasulullah SAW diutuskan. Maknanya orang-orang Arab dah kenal bulan Ramadan. Dah ada bulan Ramadan ini pada masa jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus. Dan tak ada puasa pada bulan Ramadan ketika itu. Sebab bulan puasa ataupun puasa yang wajib pada bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah, iaitu 15 tahun selepas Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Quran diturunkan ketika mula-mula Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul. Okey. So, sementara puasa diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, bermakna selepas Nabi SAW hijrah sampai ke Madinah, tahun kedua barulah diwajibkan puasa. Okey baik. So, jadi ketika turunnya Al-Quran bukanlah ketika itu Nabi ataupun pada bulan puasa, tak, pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan. Pada malam Lailatul Qadri, dan ini juga membuktikan bahawa Lailatul Qadri tidak ada kaitan juga dengan masa itu dengan puasa. Sebab ketika Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadri, puasa Ramadan belum diwajibkan. Bermakna kesimpulannya, pada bulan puasa, pada bulan Ramadan ketika Al-Quran diturunkan, iaitu pada malam Lailatul Qadri, bermakna Lailatul Qadri wujud juga pada bulan Ramadan ketika itu. Ya, jadi Ramadan ketika Al-Quran turun bukan bulan puasa. Okey, kena faham ni ya? Okey, baik. Seterusnya tuan-tuan, bahagian kedua yang saya nak sampaikan di sini bahawa Al-Quran membawakan pengajaran akhlak yang tinggi.
ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ditanya Aisyah radhiyallahu anha, apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Seolah-olah tuan-tuan sekalian bahawa ta'alimat, pengajaran-pengajaran, baik berkaitan dengan akidah, baik berkaitan dengan sejarah, baik berkaitan dengan muamalat di dalam Al-Quran, semuanya membawa kepada pengajaran akhlak. Ya. Sebab Nabi SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi seolah-olah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada penanya ni, kalau kamu nak tahu, kamu nak belajar, kamu nak ikut akhlak Nabi SAW, ikutilah Al-Quran. Bermakna juga bahawa segala apa yang ada dalam Al-Quran adalah mengajak kepada akhlak karimah. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, ada beberapa akhlak yang diajarkan ataupun disampaikan di dalam Al-Quran yang boleh kita ambil sedikit pengajarannya. InsyaAllah kita akan berhenti pada pukul 9 suku. Ada 10 minit lagi insyaAllah tuan-tuan. Yang pertama, as-sidku. Antara yang diajarkan oleh Al-Quran ialah as-sidku, kejujuran tuan-tuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Takutlah kepada Allah wahai orang yang beriman dan sentiasalah bersama dengan orang-orang yang jujur. Kejujuran tuan-tuan sekalian. Yang pertama sekali yang patut kita jujur kepadanya ialah pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah kepadanya. Jujurlah kepada janji yang telah kita beri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya, hakikatnya tuan-tuan, kita dicipta dan kita terlahir di dunia ini atas dasar janji dan orang kata apa? Perjanjian yang telah kita persepakati dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu birabbikum, ketika kita di perut ibu kita. Alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kamu? Dan roh-roh ketika itu termasuklah di antara kita pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, bala, betul ya Allah. So betulkah dalam kehidupan kita ini kita jadikan Allah sebagai Tuhan kita? Yang mana sebenarnya Nabi SAW telah membantu kita untuk mengingatkan kembali, memperbarui kembali janji yang telah kita materaikan bersama dengan Allah. Bila itu tuan-tuan? Setiap kali kita solat, apa yang kita kata? Dengan bersungguh kita sebut tuan-tuan dalam doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ayat-ayat tu, perkataan-perkataan tu tuan-tuan, tak akan dapat berkesan dan orang kata tak dapat memberikan kesan dan juga pengaruh pada diri kita bila kita tak faham. Tapi bila setiap perkataan yang kita sebut tu kita faham, kita hayati, inna solati, dimulakan dengan penegasan tahu, inna, sesungguhnya, solati, solat-solatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku yang lain, wa mahyaya, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. So itu perjanjian yang kita perbarui. Sekiranya tuan-tuan sekalian kita faham dengan apa yang kita sebut tu, subhanallah, kita akan khusyuk daripada awal sampai akhir. Dan kita cuba dari solat ke solat itu kita jaga kita punya sikap dan tindakan-tindakan kita. Ya. Dan setiap kali azan dikumandangkan, kita tak sabar untuk bersegera untuk charge kembali. Kan? Ibaratnya waktu-waktu solat ini sebenarnya ialah checkpoint yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah, bahawa bila kita melepasi checkpoint itu, maka bateri kita tak akan kuat untuk menghadapi cabaran-cabaran, cubaan-cubaan hidup. Itu. Jadi subuh ada masa dia. Charge lah dekat situ. InsyaAllah kalau charge-nya super fast, bagus, cantik kan, dia punya ni insyaAllah penuh lah. Tahan sampai zuhur insyaAllah, jangan risau. Jadi solat kita bila mantap kan,
zikir-zikirnya, khusyuk-khusyuknya kan, penghayatannya kan. Dalam solat kita itu insya-Allah boleh tahan bateri itu sampai zuhur. Bila zuhur tu jangan lambat. Jangan lambat. Bila dilambatkan itu dia akan berlaku masalah. Dia bateri tu dah jadi merah kan. Tak boleh diguna orang kata telefon sangat kan. Jadi susah untuk kita guna. So cepat-cepatlah pergi cas balik. Begitulah tuan-tuan. Ya. Jadi itu perjanjian kita dengan Allah. Jujur. Kejujuran yang pertama sekali yang kita perlu jaga ialah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan dia sebagai Tuhan yang mencipta kita satu-satunya. Yang dia yang satu-satunya memberi rezeki kepada kita. Dialah yang mematikan dan menghidupkan kita. Dialah yang membuatkan kita sakit dan ketika kita sakit, dialah yang menyembuhkan kita. Bila begitu tuan-tuan sekalian, segala-gala apa yang menimpa kita, baik atau buruk, kita sentiasa connectkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa tarji' kepada Allah. Apa itu tarji'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sentiasa sebelum berkontak, call siapa-siapa kenalan rapat kita. Bila ada musibah yang menimpa kita, kita terus ingat dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun, kecil ataupun besar dugaan dan cubaan kita. Tayar, kempis, ke handphone hilang, ke dan lain-lain. Apa-apa yang menimpa kita, terus kepada Allah. Ya Allah. Seru dulu Allah. Kemudian kita call kawan. Call sahabat. Call pomen dan sebagainya. Sahabat-sahabat Nabi SAW, saya rasakan kita, kalau kita kekurangan dan kehabisan garam di rumah tuan-tuan, kita tak akan meminta doa tuan-tuan. Kita tak akan menadahkan tangan meminta doa kepada Allah. Kita, garam, ni pergi je beli cepat. Ada garam ni habis ni. Sahabat-sahabat Nabi SAW berdoa kepada Allah. Supaya dia boleh dapatkan garam. Dia senang, benda yang senang. Sahabat Nabi SAW terputus seliparnya, tali selipar dia terputus. Dan berdoa kepada Allah supaya digantikan yang baru. Kita tak ada. Ya, kita rasa orang kata boleh buat. Kita boleh buat sendiri. Allah tu kemudian. Apa-apa yang kita rasa boleh buat ni, kita tak ingat Allah langsung. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita betul-betul jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sentiasa beringat dengan janji kita. Jujur kepada Rasulullah SAW. Ketika kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahawa Rasulullah sebagai utusan. Kita betul-betul jadikanlah dia sebagai utusan Allah. Bila kita jadikan dia sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa sahaja yang dibawa oleh Nabi maka ambillah, dan apa-apa saja yang ditegar oleh Nabi SAW maka jauhilah. Itu Allah kata, "Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarang maka kamu tinggal. Itu perjanjian kita dengan Rasulullah SAW. Jadi bila kita betul-betul cinta Nabi SAW, maka pelajarilah sunnahnya. Ikutilah. Setapak demi setapak. Kita ikuti sunnah dia. Kata Nabi SAW, memperingatkan kita supaya jangan sampai kita mengikut sunnah-sunnah selain daripada sunnahnya. Kata Nabi, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Kamu suatu ketika nanti pasti akan mengikuti langkah-langkah sanana man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Ya. Shibran bi shibrin, langkah demi langkah, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal. Pasti ada kumpulan di antara kamu. Segala-gala yang datang dari musuh kamu, kamu akan ikut. Kamu anggap baik. Segala-gala yang daripada barat, daripada orang putih, semua baik. Kan? Sampaikan kata Nabi SAW, ketika mereka masuk di lubang yang sempit, busuk, gelap, kamu pun akan masuk. Kenapa kamu berani masuk? Sebab mereka masuk. Sebab apa-apa yang mereka buat adalah baik. Itu Nabi dah peringatkan. Kata Nabi, kata sahabat Nabi ketika itu, siapa mereka ya Rasulullah yang baginda bagi orang kata perjangkaan bahawa umat yang akan datang akan mengikuti mereka? Siapa mereka itu? Adakah mereka Yahudi dan Nasara? Adakah mereka orang-orang Yahudi?
Adakah mereka orang-orang Amerika? Adakah mereka Israel? Kan? Bani Israel? Kata Nabi SAW, kalau bukan mereka siapa lagi? Ini Nabi kata. So, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perbaharuilah kembali janji kita kepada Nabi SAW, di mana setiap masa kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian seterusnya al-amanah, kemudian seterusnya at-tawadhu. Banyak sebenarnya akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran, tuan-tuan sekalian, yang sepatutnya kita satu demi satu akhlak ni kita tanamkan pada diri kita. Namun tuan-tuan sekalian, masa juga yang menghadkan perjumpaan kita kali ini. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini, insya-Allah. Cukuplah kata akhlak as-sidq itu kita jaga. Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena sentiasa kita ingat, dan setiap langkah kita perhatikan adakah menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mendapatkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah apa yang keputusan yang akan kita ambil dia membawa kita kepada syurga atau membawa kita kepada neraka. Bila sebelum kita melangkah, bila sebelum kita mengambil keputusan, kita buat pertimbangan seperti itu, insya-Allah sedikit sebanyak kita akan terelakkan daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita akan sentiasa berada di dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, dan mudah-mudahan kita mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.